Saya ulang sekali lagi. Pada rajah lukis X dengan keadaan OX sama dengan OE. Okey? So, kamu kena lukis. Okey? Kalau soalan sebelum ini, kamu hanya diminta menggunakan simbol huruf kan? Tapi sekarang kamu kena lukis. Inilah soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan. Okey? Jadi kamu kena lukis. Dia ada bagi syarat. Okey, syaratnya adalah okey, X kamu itu, ingat bila lukis X itu sebenarnya adalah kamu punya locus. Benda yang tidak ada di dalam rajah kamu, okey, itulah locus. Okey, X ni ada tak kat sini? Dalam gambar rajah? Tak ada kan? So, bila tidak ada, itu adalah tips. Yang mana ia merujuk kepada locus. Okey, locus yang bergerak di dalam segi empat tepat ini sahaja. Mesti di dalam segi empat tepat ini sahaja. Kalau dia memang berada di luar juga, yang luar tu kita abaikan sebab kita nak lihat yang di dalam berdasarkan gambar rajah. Jadi, gambar rajah kamu ini adalah segi empat tepat kan? So, keadaannya OX sama dengan OE. Sekarang kita ada O, tapi kita tidak ada X. X itu adalah locus kamu. Okey? Daripada O kepada X, itulah locus kamu. Tapi sekarang ini, okey, sekarang ini, X tidak ada kat sini. So, kamu tak boleh nak assume mana X. Okey. Tetapi dia bagi tahu di sini OX sama dengan OE. Okey, OX. Jarak OX adalah sama dengan jarak OE. OE ada tak? Mana OE? Ni O kan? Ini E. So OE ni panjang dia ni dia sama juga dengan OX. So maksudnya rujukan kamu adalah jarak OX adalah sama dengan jarak OE. So mana O? Ni O kan? Ini E. So bagaimana kamu nak lukis OX? Okey. Gunakan jangka lukis. Ini kamu kena guna jangka lukis ya. Tak ada cara lain. Memang kena guna jangka lukis. Kalau dalam peperiksaan, kamu tak boleh pinjam kawan-kawan kamu. Jadi memang kamu kena ada seorang satu. Okey, gunakan jangka lukis. Okey, letakkan yang tajam itu pada titik O. Okey, O kamu adalah center, pusat. Sebab apa? Kita ada kat sini OX sama dengan OE kan. So OE, ni dia OE. OX tak ada, tapi kita ada O. So O ini adalah kamu punya pusat. Yang pusat kamu ini kita akan letakkan jangka lukis kamu yang bahagian tajam. Okey, kita nak lukis ni. Locus X ni bagaimana? Letakkan jangka lukis kamu. Cikgu besarkan. Okey. Okey, letakkan jangka lukis kamu ini pada bahagian yang tajam itu pada titik O. Okey. Bila dah siap. Okey. Yang ada pensel itu kamu ukur dan kamu letakkan dia pada titik E. Okey. Letakkan pada titik E ni dia. Okey. Kemudian kamu boleh terus mula melukis OX kamu itu, okey? Ini OE kan? OE. Okey, bagaimana kita nak tentukan locus X? Okey, kamu dah ukur guna jangka lukis daripada O ke E. Ambil jangka lukis. Okey, cuba kamu lukis. Kamu dapat bentuk apa? Bentuk apa ni? Ini bentuk apa ni? Okey, bentuk bulatan. Betul, just score. Betul, siapa yang respon tadi? Syafiq Okey. Jadi ia adalah bentuk bulatan. Bermakna locus kamu adalah bulatan. Ini dia. Okey. Inilah locus kamu. Yang mana nanti kamu labelkanlah ini adalah locus X. Yang mana jaraknya adalah sentiasa sama dengan OE. Okey, tak percaya. Kalau kamu letak satu titik kat sini. Okey, contoh contoh. Okey, kamu letak satu titik kat sini. Okey, jarak daripada O kepada A kat sini, contohlah contoh, adalah sentiasa sama dengan jarak OE. Lagi kalau kita letak lagi titik dia di mana-mana lah dalam lilitan bulatan ni, di sini contoh.
Daripada titik O kepada titik B, jarak dia punya panjang dia adalah sama daripada O ke B sentiasa sama dengan O ke E. Okey? Itulah maksud daripada soalan tadi. Okey, yang mana OX adalah sama dengan OE. So saya labelkan dia sebagai locus saya labelkan dia sebagai locus X. Okey, kena labelkan. Bila kamu dah lukis, kamu kena labelkan dia. Okey, labelkan dia sebagai locus X. Okey, sebab apa? Sebab dia X lah, locus X. Okey. So kamu dah labelkan dia sebagai locus X. Okey. Tu je. Okey, untuk soalan yang pertama. Okey, ada soalan tak setakat ni? Jadi locus X kamu adalah dalam bentuk bulatan. Okey. Oh, lukis pula saya tulis. Okey, terima kasih. PI. Bukan lukis locus. Dia kadang-kadang dia auto lah. Saya punya handphone ni saya tak pasti kenapa jadi macam ni. Okey. Dia adalah locus X. Okey. Sekarang kita nak lihat soalan yang seterusnya Ada soalan tak setakat ni? Locus kamu bulatan Okey, soalan saya. Kalau kamu dapat locus kamu ni bulatan, ni adalah jenis locus yang keberapa ni? Berdasarkan yang kamu dah belajar sebelum ni. Ini locus yang keberapa? Jenis locus yang keberapa? Betul. Yang pertama betul. PI, Syafideh, betul Syafiq. So, ini adalah jenis locus yang pertama. Nampak tak? Soalannya tak lari jauh daripada apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Cuma kamu nak fahamkan soalan tu. OX sama dengan OE ni. Apa benda lah OX sama dengan OE ni? Okey, OX, X dia tak bagi. Saya ulang sekali lagi. X dia tak beri. Maksudnya X ini adalah locus kamu. Okey, dan jarak panjang OX dia tak bagi juga. Mana ada dalam soalan OX. Tapi dia bagi maklumat di sini sama dengan panjang OE. Inilah hint kamu, panduan kamu. OE mana? Ni OE. Jadi ambil yang kelukis, ukur. Yang tajam letak pada O, yang pensel letak pada E. Cuba kamu lukis. Dapatlah satu bentuk bulatan di dalam segi empat tepat ini. Okey? Yang ni kamu boleh lukis penuh bulatan. Sebab ia berada di dalam segi empat ini. Okey, kalaulah kamu lukis tiba-tiba ada kat luar. Yang luar tu kamu boleh padam. Okey, ataupun nak biarkan pun boleh, tapi yang bahagian dalam bulatan ini, yang bahagian dalam segi empat ini, kalau boleh kamu tebalkan dia untuk bezakan yang di dalam segi empat dan juga yang di luar segi empat. Sebab kita nak yang dalam sahaja kita nak locus yang di dalam segi empat sahaja. Okey, clear tak setakat ni? Ingat locus kita hanya di dalam segi empat tepat sahaja. Okey? Kalau tidak ada soalan, mungkin nanti kamu boleh cuba semula Mungkin ada yang belum buat, boleh cuba buat. Okey? Cuba buat dulu, kemudian lihat sama tak dengan cara cikgu yang cikgu tunjukkan. Okey, terima kasih respon. Okey, soalan yang kedua. Okey, lukis Y yang berjarak sama dari garis AB dan juga garis DC. Mana garis AB? AB. Sorry. Okey. AB kena lukis locus. Okey. Locus kamu daripada garis AB. Okey. AB dan juga DC. Maksudnya kat sini ada dua garis lurus. Okey, dua garis lurus ni kalau kamu perasan walaupun dia segi empat, tapi cuba kamu lihat betul-betul. AB dan juga DC ini adalah garis lurus apa ni? Soalan cikgu. Garis lurus apa tu? ABDC. Mendata. Salah. Memang dia mendata. Mendata tu betul, tapi kedua-dua garis lurus ni garis lurus apa? ABDC. Ada dah belajar dah ni.
Parallel. Betul. Garis lurus selari Anissa, Syaktida, parallel. Betul. Dia betul lah tadi Syaktida sebut mendatar. Tapi bila melibatkan dua garis lurus, kemudian ni AB dan juga DC, dia adalah garis lurus selari. Okey, sebelum kamu nak jawab soalan ni, cikgu nak kita bincang dulu. Okey, bila dua garis lurus ini selari, ingat balik. Dia adalah jenis lokus yang keberapa? Jenis lokus yang keberapa? Jenis lokus yang keberapa bila ada dua garis lurus yang selari? Ketiga. Lupa dah. Anissa jawab 4. Pei jawab 4. Okey, yang betul okey adalah 4. Okey. Syaktida ada 4 kalau yang ketiga tu satu garis lurus. Kalau yang keempat dua garis lurus yang selari. Jadi ingatlah bila yang keempat punya, jenis yang keempat punya lokus, okey, maksudnya lokus kamu mestilah berada di tengah-tengah. Itu cara nak jawab soalan. Okey. Iaitu di tengah-tengah antara garis lurus yang selari ini AB dan juga DC. So mana? Inilah kan. H F. Dia dah bagi dah yang ni. Cuma kamu kena lukis sebab dia kata lukis. Okey. Lukis Y. Maksudnya Y kamu tu adalah lokus. Dan kamu kena lukis. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Boleh semak jawapan kamu sekiranya kamu ada cuba buat. Jadi lukiskanlah, ambil pensel dan pembaris. Ingat ya, bila melukis mesti guna pen ke pensel? Bila lukis mesti guna apa? Pen ke pensel? Mesti guna pensel. Okey, tak boleh guna pen kalau guna pen nanti tak ada markah Cikgu cakap awal-awal kalau kamu guna pen tidak ada markah. Bila melukis mesti guna pensel Pensel mekanikal ke? Tak kisahlah, janji pensel. H ke F. So sengit pula lah. Okey. So gunakan pensel dan guna pembaris kalau kamu tak ada pembaris, masalah juga. So kalau boleh kenalah ada peralatan asas. Okey. So inilah kamu punya lokus Y kamu. Daripada H kepada F. Okey. Jadi labelkanlah. Bila dah tahu di mana lokus kamu, kena labelkan dia. Okey. Okey. So bila nak labelkan, tulis sahaja lokus Y. Okey. Ingat, kamu mesti labelkan. Kalau kamu tak labelkan, cikgu tidak tahu yang mana lokus X, yang mana lokus Y. Sebab tu kena labelkan. Okey. Ni sangatlah penting sebab biasanya kamu selalu lupa nak melabelkan. Okey. Jadi kamu dah ada dua lokus kat sini. Lokus X dan juga lokus Y. Okey, lokus Y kamu ni garis lurus mendatar. Lokus X kamu ini adalah bulatan Okey, betul, gunakan pensel Anissa dan juga Syaktida mesti guna pensel lah kalau kamu guna pen tidak ada markah cikgu cakap terus terang pada kamu, tidak ada markah sekiranya kamu menggunakan pen. Okey, dan yang terakhir, okey, tandakan titik persilangan dengan simbol pangkah bulat. Ni cikgu sebut pangkah bulat lah. Okey. Jadi kan bila kamu dah dapat lokus, okey, kamu dah dapat lokus, dua lokus, kita ada lokus X yang bulat ini, okey, dan kita ada lokus Y yang mendatar ini, kamu kena buat apa? Kamu kena buat satu bentuk, okey, satu bentuk simbol ini simbol pangkah bulat ini pada kedua-dua persilangan di antara dua lokus. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kamu kena lihat, kamu kena cari titik persilangan di antara kedua-dua lokus X dan juga lokus Y. Di manakah
lokus X dan Y itu bertemu, di situlah kamu kena tandakan simbol pangkah bulat. Okey? Mesti pangkah bulat. Kalau kamu buat bulat saja, tidak ada pangkah, salah. Kalau kamu letak pangkah saja, tidak ada bulat, salah. Okey? Mesti ikut arahan soalan. Pangkah bulat. Dan kalau kamu dah buat pangkah bulat tapi bukan di tempat persilangan pun salah. Mesti pada persilangan antara dua lokus. Di manakah kedua-dua lokus ini bertemu? So ini X, okey. Ini lokus Y. Di manakah pertemuannya? Soalan cikgu, lokus X itu tertulis lukos. Okey. Sorry Okey, tak apa, nanti terima kasih just Okey, betulkan cikgu locus nanti cikgu betulkan. Dia locus LOKUS bukan lukos. Sorry Okey. Jadi kita sambung balik. Kamu kena cari persilangan antara dua locus. Jadi kadang-kadang dalam soalan ada satu sahaja persilangan antara dua locus. Kadang-kadang dalam soalan boleh lebih daripada satu. Jangan kamu takut. Kenapa ada dua lah persilangan antara dua locus. Okey, jangan takut. Kalau dah ada dua, memang ada dua lah jawapannya. Kalau ada satu, satulah jawapannya. Bergantung kepada locus yang kamu lukis. Kalau lukisan kamu salah, kalau bulatan ini kamu salah lukis posisi dia, memang automatik lah soalan yang ketiga pun akan jadi salah. Sebab tu kena berhati-hati sebab dia ada kaitannya. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 tadi. Soalan pertama lukis locus X. Soalan kedua lukis locus Y. Kalau kamu salah lukis, soalan nombor 3 pun jadi salah. Okey? Jadi kena berhati-hati bila membina ataupun melukis locus. Okey, sekarang ni persilangan dia kat sini ada dua satu pada titik ini. Okey? Ni. Ini pertemuan antara dua locus. Locus yang bulatan ni locus X dan juga locus Y kamu. So ini yang pertama. Bila dah jumpa, kamu terus buat pangkah bulat. Okey? Ini yang pertama. Ada lagi tak? Di sini boleh ke? Pada titik E ni. Boleh ke? Pada titik E ni. Boleh tak kalau cikgu nak tulis kat sini? Pangkah bulat. Tak boleh sebab apa kat sini cuma ada locus X saja. Locus Y tak ada kat sini Cikgu harap kamu nampak. Kenapa tak boleh kat sini? Sebab kat sini hanya ada locus X sahaja. Locus Y tak ada. Locus Y kat sini Okey. Ada yang dah nampak Okey, Syakti dia betul. PY betul. Anissa betul. Okey, tak boleh. Okey. Kalau cikgu nak buat kat sini boleh tak pada titik G? Pada titik G boleh tak? Okey, PY cakap tak. Anissa pun cakap tak. Pun sama juga. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kat sini hanya ada locus locus X saja. Okey? Hanya ada locus X saja. Locus Y tidak ada di sini. Okey? Kalau di titik O ni boleh tak? Titik O. Okey, Anissa cakap tak boleh. Okey? Memang tak boleh. Kenapa tak boleh, Anissa? Kenapa tak boleh? Pada titik O ni kalau cikgu nak letak pangkah bulat. Kenapa tak boleh? Sebab apa? Siapa-siapa lah boleh respon. Kenapa tak boleh letak pangkah bulat kat sini? Yang menunjukkan ada persilangan antara dua locus. Kenapa tak boleh kat sini? Cuba bagi sebab. Sebab tak ada garis persilangan. Garis persilangan. Persilangan apa tu? Sebab tak ada apa? Sebab tak ada apa? Sebab tak ada garis persilangan. Jawapan tu sikit lagi. O titik tengah. Okey, O titik tengah. Okey, O titik tengah. Okey, lagi apa lagi? Kurang tepat tu. Sikit lagi. Sebab apa? Pada titik O ni kita tak boleh letakkan tanda pangkah bulat. Mesti ada sebab.
Kita fokus pada apa? Locus. Cuba tengok locus kat sini. Yang penting sekali locus. Cuba kamu lihat kat sini. Kat sini ada locus apa? Pada titik tengah ni ada locus apa? Okey, sebab tak ada garis persilangan locus dengan locus X dengan locus Y. Okey, betul? Sebab tidak ada persilangan antara locus X dengan locus Y. Jadi kat sini ada locus apa sahaja? Ada locus apa sahaja di tengah-tengah ni? Oh ni. Nisa, PI ke, Syed ke dan kawan-kawan yang lain ni. Senyap je ni. Ada locus apa je kat sini? Pada titik O ni. PI jawab X. Anissa jawab X. Ramai ni kita ada 20 orang ni. Aira, okey Aira ada, good. Anissa, Dini, Felicia, Irfan, Jasho, Kashwin, Kishan, Mira, Syafina, Pak Majab, Peyyi, Rakesh, Sasi, Varunan, Shaktidai, Sharvin, Syafiq, Trishulan, Yuhong, Zishan. Kita hanya ada locus. Locus Y ya. Ni nampak? Ni kan titik O kan? Nampak? Ini garis lurus apa ini? HF ini adalah garis lurus bagi locus Y. Jadi titik O ini dia berada di atas locus Y. Di sini tidak ada locus X sebab locus X kamu di luar ini, di sini bulatan. Jadi pada titik O hanya ada locus Y. Okey. Dia tidak ada locus X, jadi tidak ada berlaku persilangan di sini. Yang ada hanya locus Y. Okey. Jawapan tadi Anissa sebut tu dah betul sebab tidak ada persilangan locus X dan juga locus Y. Okey, bila cikgu tanya dengan lebih detail, jadi locus apa sahaja yang ada pada titik O ini? Hanya ada locus Y sahaja. X tidak ada tolong faham betul-betul soalan ini ya. Okey. Tak apa. Cikgu bagi banyak contoh ni, titik ni supaya kamu nampak. Okey, ini bukan persilangan antara locus X dan juga locus Y. Okey. Harap memberi sedikit pencerahan lah kepada kamu. Okey, dan yang terakhir, cuba kamu lihat pada titik F. Pada titik ini yang cikgu tunjukkan di sini. Ini juga adalah persilangan antara locus X dan juga locus Y, di mana pada titik ini ada dua locus kat sini. Iaitu locus X yang bulatan ini di sini dan juga locus Y. So boleh buat satu lagi pangkah bulat jadi ada dua sebenarnya. Simbol yang kamu kena isikan di dalam soalan yang ketiga ini, sebelah kiri kamu dan sebelah kanan kamu ini. Inilah persilangan antara dua locus Cikgu harap dapat memberilah sedikit pencerahan, penerangan, pemahaman kepada kamu semua. Setakat ini ada soalan nak tanya tak? Itu saja. Ini soalan ni biasa 3 atau 4 markah biasa 3 atau 4 markah pada bahagian B ataupun C. Kalau PT3 lah. Soalan objektif pun dia boleh tanya. Ini 4 ke 3 ke 4 markah biasanya. Jadi kalau sepatutnya ini adalah soalan bonus tau. Jawapannya dah ada dah pada ragam barajak ini. Cuma kamu yang kena tentukan di mana kedudukan setiap locus dan juga persilangan antara locus. Setakat ini ada soalan tak nak tanya? Mungkin cikgu saya masih lagi inilah kabur. Cuba buat. Kalau kamu tak cuba memang kamu tak tahu. Cikgu tak suka dulu cikgu tak suka soalan yang melibatkan locus ni sebab cikgu tak faham apa benda locus ni. Locus ni adalah benda yang bergerak dia bergerak pada syarat yang tertentu. Dan locus ni ada 5 jenis. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ini. Itu locus. Locus ni dia macam mana? Dia macam dalam aplikasi kehidupan seharian kita, dia nak tentukan jarak kita tu. Contohnya lokasi kita lah, location kita kan pada maps, pada peta kan. Menggunakan locus tu. Locus kamu tu macam mana kedudukannya, okey? Contohlah dari segi aplikasi kehidupan seharian, okey? Itu
Nanti cikgu cuba cari contoh soalan melibatkan soalan-soalan aplikasi. Okey, sekarang ni cikgu nak fokus pada soalan-soalan yang melibatkan dalam peperiksaan terlebih dahululah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Berdasarkan perbincangan kita. Cikgu harap kamu cuba buat ya. Kalau kamu tak buat, cikgu tak boleh nak tolong. Cikgu hanya boleh bagi penerangan pada kamu. Tapi kalau cikgu bagi contoh soalan yang lain, kamu cuba lihat, kamu boleh jawab ke tak? Kalau kamu tak boleh jawab, maksudnya asas kamu masih lagi kamu kena, ataupun kadang-kadang kamu mungkin tak faham macam soalan tu nak apa. Okey? Soalan tu nak apa kamu tak faham. Sekiranya kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu. Cikgu cuba terangkan. Okey? Jadi untuk cikgu itu saja pada hari ini. Lepas ni cikgu akan bagi tugasan, kamu cuba selesaikan. Masa ni sangat banyak kalau boleh selesaikan dalam masa matematik ni sampai 11.30, ada sejam lagi. Cuba selesaikan, dah siap boleh hantar pada cikgu. Next kelas kita bincang sama-sama, okey? Tu je lah cara untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada kamu. Buat dulu baru kita bincang, okey? Kalau cikgu bagi soalan, kita bincang nanti, cikgu makin pandai. Tapi kamu dengar, kamu mengantuk, nanti bila dah bosan, kamu tak dengar. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, kita berhenti sampai sini dahulu. Cikgu ucapkan terima kasih pada kamu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ramai. Tapi ada juga yang dah live ni, cikgu nampak. Okey. Cubalah buat kita tak cuba, tak tahulah kan. Okey. Bila tak kenal dengan soalan, maka kita takkan jatuh cinta dengan soalan lah. Bukan dengan manusia je, kita nak kena kenal. Dengan soalan pun kita kena cuba kenal-kenal lah. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih sekali lagi kerana masuk kelas pada pagi ini. Jangan lupa isi kehadiran. Okay, kita stop sampai sini. Terima kasih semua.